Baik, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini umum pakej bantuan permai yang mempunyai 22 inisiatif bernilai 15 bilion ringgit. Antara lain ia bermatlamat kepada pemerkasaan sektor kesihatan, menjaga kebajikan rakyat dan juga kelangsungan perniagaan. Dan untuk mengulas lanjut bersama di Thailand ketika ini, Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Timbalan Pengarah Institut Dasar Ekonomi dan Kewangan Universiti Utara Malaysia UUM. Pertama sekali, Prof, secara umumnya, adakah pakej bantuan permai ini satu pakej rancangan yang ditunggu-tunggu ketika kita berhadapan dengan gelombang ketiga COVID-19? Ya, saya melihat begitu kerana kita tahu bahawa kita telah pun berada pada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 dan juga proklamasi darurat telah pun diisytiharkan. Jadi dari aspek itu saya berpendapat bahawa sememangnya ini adalah sesuatu yang dialu-alukan. Dan saya fikir ia adalah tepat pada masanya kerana kita tahu bahawa ada kesan yang akan terkena kepada mereka, terutamanya daripada kelangsungan kehidupan mereka dan juga perniagaan. Jadi sebab itulah fokus ataupun matlamat utama di dalam pakej terkini yang dipanggil permai ini memfokus kepada kebajikan, kelangsungan kehidupan rakyat dan juga penerusan di dalam perniagaan. Prof, kalau dilihat bantuan yang diberikan ini dilihat bersifat jangka pendek. Contohnya, bantuan sekali bayar one off kepada RM500 kepada pemandu teksi, bas dan perkhidmatan pengangkutan e-hailing. Dan pakej ini juga dikatakan lebih banyak membantu golongan berpendapatan rendah ataupun B40 berbanding keseluruhannya. Pada pendapat Prof, adakah bantuan ini mencukupi untuk golongan B40 ini, mereka yang terkesan seperti pemandu teksi dan perkhidmatan ataupun pemandu pelancong ini dapat terus survive dalam bulan-bulan yang mendatang? Pertama sekali, tidak dapat dinafikan bahawa pakej ini adalah berbentuk bersasar. Jadi kita lihat sememangnya ia difokuskan kepada mereka yang betul-betul mendapat kesan daripada PKP ini. Yang ini mungkin kita boleh lihat daripada apa yang berlaku pada PKP tahun lepas. Namun begitu, saya berpendapat pada ketika ini dalam konteks juga pendekatan 6R yang dilaksanakan, memang kita perlu melihat pendekatan yang lebih berbentuk sustainable dan juga berbentuk jangka sederhana kerana apa yang kita alami dan dari segi stage yang kita berada, tahap yang kita ada sekarang, kita perlu daripada perspektif pengurusan ekonomi, kita perlu melihat dari segi pelaksanaan yang berbentuk jangka sederhana kerana kita tidak boleh begitu lama untuk nak hanya meletakkan dasar-dasar yang berbentuk jangka pendek dan one off ini saja. Namun begitu, dan juga kita perlu lihat bahawa dan faham kesan ataupun impak daripada PKP ini, dia bukan hanya melibatkan golongan B40, terutamanya golongan M40 begitu terkesan, dan juga golongan T20. Jadi sememangnya perlu ada dasar itu. Walau bagaimanapun, kita perlu memahami bahawa jika kerajaan melakukan pakej ini memang dia berbentuk jangka pendek, dan kita juga perlu faham bahawa pada kali ini kita sebenarnya telah pun menjumpai vaksin COVID-19. Jadi mungkin ini adalah satu pakej yang berbentuk one off kerana kemungkinan kita menunggu apabila program vaksinasi itu akan dilancarkan. Walau bagaimanapun, kekuatan dalam pakej ini bagi saya adalah dari segi keadaan di mana kita tahu sekarang akibat daripada gelombang ketiga, terutamanya peningkatan 4 angka, 4 digit ini, kita tahu bahawa sektor kesihatan kita begitu terjejas, dan saya fikir ini adalah sesuatu yang begitu baik di mana fokus untuk nak memperkukuhkan sektor kesihatan kita, terutamanya peruntukan 1 bilion ataupun lebih spesifiknya 150 juta tu untuk menambah lebih daripada 3,500 anggota kesihatan. Mungkin ini boleh ditambah dalam masa akan datang jika keadaan tidak dapat
tidak dapat dikurangkan selepas PKP ataupun PKP ini dilanjutkan pula lebih daripada sebulan ya. Prof, kalau kita lihat kadar pengangguran ketika ini berada pada paras 4.7%. Adakah package ini boleh menyelamatkan angka pengangguran agar tidak meningkat sehingga 5.3% seperti mana kita pernah catatkan pada Mei tahun lepas akibat PKP? Dari perspektif makroekonomi, saya melihat Malaysia bukan saja dari aspek pengangguran, dari segi pemulihan pertumbuhan ekonomi KDNK itu, saya melihat prospek yang agak positif kerana akibat daripada 4 pelaksanaan pakej rangsangan yang bernilai 305 bilion dan juga belanjawan 2021, saya menjangkakan pada tahun ini kita dapat mengawal ataupun mungkin berada pemulihan walaupun tidak berbentuk V, tapi walaupun berbentuk U sekalipun, ia adalah satu bentuk pemulihan. Maksud saya walaupun kita tidak boleh mensasarkan sasaran 6.5 hingga 7.5%, tetapi kalau kita berada pada sekitar 5 hingga 5.5%, bagi saya itu sudah memadai. Dan saya juga melihat adanya trend pengurangan dalam kadar pengangguran. Walaupun ada peningkatan sedikit bulan November tak silap saya, tapi dijangkakan tahun ini ada pengurangan di dalam kadar pengangguran, terutamanya juga apabila pakej permai ini dilaksanakan. Namun begitu, saya lebih menjurus kepada aspek yang lebih spesifik kerana kalau kita lihat isu ini ataupun perkara rakyat yang terjejas itu mereka yang mungkin tidak dapat ataupun tidak capture di dalam data. Mungkin mereka yang berada dalam golongan sektor tidak formal dan sebagainya. Jadi ini saya fikir perlu diberi perhatian dengan lebih lanjut. Prof, ringkas sekali Prof. Kita ada masa lebih kurang 30 saat. Adakah Prof melihat kemungkinan akan ada lagi pakej rangsangan dari masa ke semasa dan siapakah yang sepatutnya diberikan tumpuan jika kerajaan membentangkan lagi pakej rangsangan di masa hadapan? Jika dia berlanjutan sehingga lebih dari sebulan, ya, saya fikir pakej rangsangan perlu diperkenalkan dan saya harap selepas ini perlu lebih difokuskan selain daripada mereka yang golongan yang kita dah ketahui begitu terkesan, kita juga perlu melihatnya kepada golongan M40 dan juga golongan-golongan T20 yang juga terkesan akibat daripada pelaksanaan PKP. Terima kasih Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Timbalan Pengarah Institut Dasar Ekonomi dan Kewangan Universiti Utara Malaysia UUM, berkongsi pandangan berhubung dengan pakej bantuan permai yang bernilai 15 bilion ringgit.